Selamat petang dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah Hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam Connecting Dots Learning CDL, Cikgu Mita Tabang, kepada semua guru, para pendidik dan murid-murid yang bersama kami pada ketika ini. Saya Cikgu Marini John di Sibatu Elias Marilyn dari SMK Pulau Gaya yang juga merupakan Duta Guru Kohort kedua akan menjadi moderator pada hari ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada jam 2 petang. Untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita akan ada satu sesi perkongsian pendek mingguan daripada individu yang cukup terkenal sebagai pemotivator dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil daripada didikan beliau. Kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang telah bersarah pada bulan Oktober tahun 2019. Beliau juga merupakan mantan fellow penyelidikan kanan School of Education, University of Nottingham. Sekarang beliau bergiat aktif sebagai salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MDPK. Tanpa membuang masa, dipersilahkan Datuk Dr. Mehander Singh untuk sesi snippets reflect on yang bertajuk penilaian kendiri. Silakan Datuk. Terima kasih semua kerana dapat untuk sesi kita, dan tajuk saya pada hari ini ialah penilaian kendiri PDP atau Self-Assessment of Teaching and Learning. So tuan-tuan dan puan-puan, dalam banyak-banyak benda yang kita lakukan dan dalam tugas kita sebagai seorang guru, kita tidak tertinggal nak memastikan bahawa kita dapat hasilkan PDP yang terbaik. PDP yang terbaik. Tapi kita juga tahu bahawa PDP kita ni kalau kita tidak dapat maklum balas, kita tidak akan mengetahui sejauh mana PDP kita tu berkesan. Dan untuk ni, satu daripada pembelajaran saya dengan Profesor Jerome Freiberg, gambar yang anda lihat dalam slide yang pertama ni ialah Profesor Jerome Freiberg, dan dialah penulis buku Universal Teaching Strategies dan juga beberapa buah buku yang lain, ya. Dan Profesor Jerome Freiberg ialah pensyarah kami semasa buat pengajian, menjalankan pengajian masters dekat University of Houston. Memang hebat, seorang profesor yang ilmu dia cukup tinggi. So tuan-tuan dan puan-puan, dia satu daripada kekuatan Profesor Freiberg ialah penulisan tentang penilaian kendiri atau self-assessment of teaching and learning. So, bila kita sebut tentang ilmu tentang PDP kita, ia adalah knowledge is power. Knowledge about yourself is perhaps the greatest power. So, kita tahu tentang pengetahuan tentang diri kita sendiri. Tentang keberkesanan PDP kita. Kuasa menemui apa yang kita lakukan. The power of discovering what you are doing and how you can change. So, if you want to take control of your teaching, kawalan pengajaran anda, maka membuat penilaian kendiri itu adalah sangat penting tentang PDP kita. Arah soalan yang kita tanya, kaedah yang kita gunakan, strategi PDP yang kita gunakan, style PDP kita dan sebagainya. Kita semua mempunyai style kita yang tersendiri. So, ingat bahawa knowledge is power. But knowledge about yourself, pengetahuan tentang diri anda mungkin merupakan kuasa ilmu paling terbesar. The greatest power, knowing about yourself. Next slide, please. Dan kita selalu tertanya, how am I doing? Where do I need to improve? Right?
Ini adalah soalan-soalan yang patut kita tanya. Selepas kita melalui praktikum kita semasa di universiti atau di IPG, kita sudah pastinya kita dah lama tidak dapat maklum balas daripada pensyarah-pensyarah kita dan sebagainya. Maka bila kita dinilai, bila kita membuat rakaman sendiri, bila kita minta rakan kita duduk dalam kelas kita, kita akan mendapat maklum balas. So accurate feedback is at the heart of change. Kalau kita nak berubah, kita mesti dapat accurate feedback. Dan cara yang baik adalah bagi saya dan apa yang diutarakan oleh Profesor Jerome Freiberg ialah rakaman. Gunakan handphone dan rakam PDP kita. Dan kadang-kadang kita dapat maklum balas melalui penyeliaan, pencerapan dalam kelas oleh penolong kanan, ketua panitia dan sebagainya. Dan kita dapat maklum balas. Kadang-kadang kita juga dapat maklum balas daripada penilaian anak murid kita. So itu juga merupakan satu daripada pendekatan untuk dapat tahu tentang keberkesanan PDP kita. Kalau anak murid kita dia faham, mungkin dia akan menunjukkan uh, kefahaman itu melalui penilaian yang kita jalankan. Penilaian pentaksiran berdasarkan bilik darjah atau uh, juga peperiksaan dan sebagainya. So dua-dua, ujian formatif, summative juga merupakan maklum balas penting bagi kita. Next slide please. So always answer how am I doing. Ya. Yeah? Dan kadang-kadang untuk 10 tahun tidak terjawab soalan itu. How am I doing in class? Am I a effective teacher? Am I a efficient teacher? Kita boleh dapat maklum balas daripada uh, peperiksaan atau ujian yang dikendalikan oleh cikgu. Kita boleh dapat nombor dua maklum balas dari standardized exam, right? Dan yang ketiga, anak murid kita boleh bagi feedback macam anda lihat yang dipaparkan soal selidik. Tapi berapa ramai di antara kita boleh minta maklum balas daripada anak murid kita tentang PDP kita. Dan yang keempat, pencerapan secara sistematik oleh penyelia dalam sekolah, penolong kanan atau pengetua. Atau administrative feedback. Ya, kadang-kala dari segi kita menilai, lihat buku latihan murid dan sebagainya. Itu juga merupakan satu maklum balas. Dan kalau kita selesa, minta rakan kita duduk dalam kelas dan beri kita maklum balas. Saya rasa itu adalah perkara yang sangat penting kalau kita boleh bina keakraban, profesionalisme untuk membenarkan rakan kita duduk dalam kelas kita dan beri maklum balas secara profesional. Tapi bukan untuk mencari kesilapan dan kesalahan. Ya, ingat dalam PDP ini tak semestinya ada kesilapan atau kesalahan mungkin dari segi fakta. Tapi dari segi style, strategi, semua mempunyai cara yang tersendiri. Dan yang ketujuh ialah penilaian kendiri yang saya maksudkan hari ini. Penilaian kendiri yang kita harus lakukan sekurang-kurangnya rakam PDP kita sekali setahun dan dengar rakaman itu. Dan dengar dari segi perspektif mana saya akan terangkan. Mari kita lihat slide yang berikutnya. So, dalam lisam yang diutarakan oleh Jerome Freiberg ini, dia memberi tumpuan kepada interaksi lisan yang berlaku dalam bilik darjah, PDP dirakam dan kemudian didengar berdasarkan spesifikasi yang tertentu. Apa spesifikasinya saya akan terangkan sebentar lagi. So, akhirnya apa yang kita harapkan
hasil daripada kita melihat rakaman ini, iaitu apakah perubahan yang kita boleh bawa. Change. Change is important. Kalau tidak, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kita lakukan perkara yang sama dalam kelas tanpa maklum balas daripada sesiapa. So, maklum balas tentang kita adalah sangat-sangat penting. Tetapi kadang-kala kita mungkin segan, kadang-kala kita rasa tidak selesa bila ada pihak ketiga dalam kelas kita. Tapi sebenarnya inilah perkara yang patut kita budayakan dalam sesebuah institusi seperti sekolah. Di mana rakan kita boleh masuk kelas kita, penyelia boleh masuk kelas kita boleh dapat maklum balas daripada murid dan sebagainya. Kena ada lebih banyak keterbukaan, transparent. Kita lebih transparent. Kerana akhirnya maklum balas ini bukan untuk siapa, untuk diri kita sendiri. Dan kalau kita profesional, jangan kita pastinya dapat apa yang positif juga dan mungkin satu dua perkara yang negatif. Itu tak salah. Ada kelebihan, manusia semua ada kelebihan dan ada kekurangan. Tapi kalau kita tidak dapat maklum balas, itu adalah sesuatu yang mungkin um, akan tidak dapat meningkatkan kualiti PDP di sesebuah institusi. Kita tidak tahu. We don't even know how are we doing in class. Kerana ya ada sekolah yang menjalankan pencerapan oleh penolong kanan dan sebagainya. Dan kalau dijalankan pencerapan dan maklum balas diberi secara profesional, itu adalah paling terbaik. Itu adalah yang paling terbaik kalau pihak sekolah jalankan penilaian ke atas atau untuk memberi maklum balas kepada cikgu-cikgu. So bila kita nak lihat umpamanya daripada rakaman kita boleh lihat daripada 6 perspektif. Kemahiran kita menyoal murid, siapa yang banyak bercakap dalam kelas, adakah teacher centered atau student centered, apakah set induksi yang kita gunakan, adakah kita adakan penutup lepas mengajar untuk 35 minit, 37 minit, apakah penutupnya, berapa lama kita menunggu, wait time, selepas kita melontar soalan kepada anak murid kita. Kajian menunjukkan at least 5 hingga 7 saat kita menunggu untuk pelajar kita menjawab. Dan yang paling hebatnya nombor 5, praise. Berapa kali kita gunakan kata-kata positif untuk anak murid kita. Hebat, fantastic, you are great, good, okay. Berapa kali? Dan yang keenam, berapa kali kita gunakan idea pelajar? Right? Kita membina atas jawapan yang diberi oleh pelajar. Semua ni kemahiran menyoal, iaitu teacher-centered, student-centered, set induksi, masa menunggu, ujian dan penggunaan idea pelajar adalah elemen-elemen yang penting. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tanya soalan, Dr. Mahinda, bolehkah kita tambah elemen lain? Jawapannya, ya. Kita boleh tambah elemen lain yang hendak kita lihat. Tapi di antara banyak elemen yang kita tambah, yang kita boleh tambah, 6 inilah yang diutarakan oleh Profesor Jerome Freiberg. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu itu kita boleh dapat daripada pelbagai sumber, makalah, majalah dan sebagainya. Bacalah untuk sejam sehari dalam 10 tahun. Kalau anda cikgu yang muda, umur 25 tahun, bila umur 35, anda akan jadi pakar dalam bidang kecil anda. So, teruskan usaha anda. Jangan lupa, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Work hard in silence. Let your success be your noise. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Baiklah, terima kasih Datuk atas sesi snippet itu tadi yang sungguh bermakna dan boleh memberi inspirasi serta panduan kepada kami para pendidik dan juga anak-anak murid. Baiklah, hari ini kita Datuk telah sajikan kita satu tajuk yang menarik ya, iaitu penilaian kendiri. Jadi kita selaku guru-guru mungkin ada masanya kita terlupa untuk melihat bagaimana caranya kita mengajar di dalam kelas. Jadi kadang-kadang mungkin sekiranya kita mendapat murid yang baik dan memahami sesi pengajaran kita, itu mungkin tidak memberikan masalah, malah memberi kecemerlangan kepada anak murid kita dan meningkatkan prestasi mereka. Tapi sekiranya kita dapati bahawa ada kelas yang mungkin kurang memahami ketika kita mengajar, mungkin di situlah kita perlu terapkan apa yang Datuk cakapkan tadi, bahawa kita mungkin sekali-sekala perlu rakam cara kita mengajar dan kita melihat dan juga meminta kawan rakan atau pentadbir untuk memberi maklum balas untuk meningkatkan pengajaran kita agar meningkatkan prestasi murid di masa akan datang. Baiklah, semoga kita akan terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Mehander Singh atas sesi perkongsian tadi. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi hari ini. Sekali lagi, kepada para peserta yang baru bersama dengan kami, selamat petang penuh ceria bersama guru seluruh negara. Mari menyambung titik berjaya, CDL jadi wadah berilmu berguna. Selamat petang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat, salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam CDL Cikgu Mita Tabang. Kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Amin Senin, pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita, Datuk Dr. Mehander Singh, dan penceramah CDL siri ke-112, iaitu Cikgu Leona Anthony Kandia dari Sekolah SMK Kinaru, Papar, dan juga merupakan Duta Guru Kohort ketiga. Puan Elsie Sharon Gilup, Koordinator CDL Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik, guru-guru di seluruh Sabah, khasnya dan yang sudi bersama kami dari seluruh pelosok Malaysia. Saya, Cikgu Maring John di Sibatu Alias Maryland daripada Sekolah SMK Pulau Gaya, Kota Kinabalu, Sabah, yang juga merupakan Duta Guru Kohort kedua, akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam CDL siri ke-112 #Cikgu Mita Tabang. Mita Tabang adalah perkataan dalam bahasa suku kaum etnik Sabah yang juga bermakna cikgu bantu cikgu. Ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik sekalian, objektif sesi perkongsian kita pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan sesi objektif kita pada hari ini, iaitu ada 4 ya. Yang pertama, objektif CDL hands-on berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan, membina jalinan dan jaringan berterusan. Sepanjang sesi perkongsian kita pada hari ini, peserta perlulah mendaftar sebagai ahli subscriber CDL dan pendaftaran adalah percuma. Layari www.connecting.my. Peserta boleh juga mengikuti program melalui pautan Zoom yang tertera pada poster dan peserta boleh melanggan
ke saluran Telegram dan sesi perkongsian kita berlangsung selama 1 jam 30 minit pada setiap hari Khamis di pukul 3 hingga 4:30 petang. Dan perkongsian CDL adalah secara hands-on dan e-sijil disediakan menerusi pautan kehadiran Google Form yang akan dikongsikan pada akhir sesi. Seterusnya, saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan penceramah CDL siri ke-112 kita, yaitu Cikgu Leona Anthony Kandia dari Sekolah SMK Kinarut Papar, yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Berikut saya bacakan biodata Cikgu Leona Anthony Kandia ini ya. So, cikgu ini bukan calang-calang, cikgu yang hebat nih. Jadi kita patut fokus apa yang cikgu ini akan berikan pada kita ilmu di bengkel CDL pada hari ini. Jadi Cikgu Leona sedang bertugas di SMK Kinarut Papar dan merupakan guru subjek matematik dan fizik. Cikgu Leona juga adalah merupakan seorang duta guru kohort ketiga. Mendapat pendidikan tertinggi dalam sarjana pendidikan dengan sains di Universiti Malaysia Sabah, UMS, dan memperoleh anugerah ikon guru digital sempena Majlis Anugerah Inspirasi Manis PPD Papar pada tahun 2024 dan terlibat sebagai co-founder Teneb Innovation Center selaku setiausaha dan juga menjalani program Duta Guru Petronas kohort ketiga dan juga seorang JU Inovasi PPD Papar dari 2023 hingga sekarang. Baiklah, dalam sesi CDL Hands-on Online Session Sabah, siri ke-112 kita pada hari ini, Cikgu Leona Anthony Kandia akan membuat perkongsian yang bertajuk Crafting Meaningful Project-Based Learning Lessons Application of Mathematical Skills. Sebelum kita jemput Cikgu Leona, pihak CDL ada permintaan agar peserta dapat menulis di bahagian nama peserta dari sekolah mana dan negeri mana seperti yang saya tulis. Saya rename kepada Maring John SMK Pulau Gaya, Sabah. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh teruskan sahaja bertanya jika ada kemusykilan pada bila-bila masa dan boleh juga menulis persoalan cikgu-cikgu dalam ruangan chat. Saya akan membacakan soalan cikgu bila ada ruang dan peluang. Baiklah, inilah masa yang kita nantikan. Dipersilakan Cikgu Leona Anthony Kandia dari Sekolah SMK Kinarut Papar untuk memberikan perkongsian. Silakan Cikgu. Selamat petang semua. Oke, saya akan bentangkan dulu sekejap ya. So, saya ingin ucap terima kasih dulu pada Cikgu Mariani dan juga terima kasih kepada CDL karena bagi peluang untuk saya buat sharing hari ini lah. Jadi saya tidak mau lengahkan masa lagi. Jadi kita terus saja masuk. Ini tajuk sharing kita hari ini, Crafting Meaningful Project-Based Learning Lesson Application to Mathematic Skills. So ini lesson sesuai untuk semua guru matematik, sekolah menengah dan sekolah rendah. Tapi kalau ada guru yang bukan guru matematik join sesi hari ini, teknik hari ini masih boleh pakai untuk bina untuk graf BBL bagi subjek masing-masing lah. Oke. So kita mulakan saja. Sebelum tu saya kongsi sedikit cerita dulu. Saya rasa semua guru matematik boleh relate dengan ini. Ataupun tidak, kita tengoklah. Oke, so saya sudah ada pengalaman mengajar 11 tahun. Tidak juga lama, tapi tidak juga sekejap. Tadi dalam 11 tahun tu saya sudah jumpa banyak ragam murid lah. Oke, so semenjak saya start mengajar matematik ni, ajar matematik ni agak mencabar. Sebab kita tahu satu dunia sekarang ni sedang ada masalah kemerosotan matematik kan, bukan di Malaysia saja.
Jadi kita mau paham kenapa. So antara benda yang berlaku, antara benda yang budak-budak saya selalu tanya sini, yang boleh bagi kita sedikit idea kenapa matematik ni susah bagi mereka. Okay, so ini antara soalan-soalan budak saya lah, yang saya sudah kemaskan lah. Okay, so cikgu saya mau tanya, selalu dong tanya saya. Okay, so pertama sekali tanya kenapa mesti belajar matematik. Okay, soalan kedua dong suka tanya bila saya mau guna algebra di luar sekolah. Sebab banyak murid kita struggle dengan algebra kan, tidak boleh deny lah. Okay, and then tanya buat apa saya hafal rumus trigonometri. Lagi tanya itu graf kuadratik mau guna bikin jambatan kan? Saya tidak mau jadi engineer juga. Jadi apa saya belajar nih subjek kan? So itu ini actually antara hati budak kita. Murid-murid ini berani cakap dengan saya sebab saya selalu bagi ruang dengan mereka untuk meluahkan perasaan sewaktu kelas math lah. Okay? Sebab kita mau faham sebenarnya kenapa. Okay, so semua benda ni actually membuatkan saya teringat dengan satu buku. Buku ni pendek saja, 140 muka surat. Tajuk dia A Mathematician's Lament. Penulis dia Paul Lockhart ni adalah seorang ahli matematik. Dan dia cakap sana, kalau kamu tengok title dia pun sudah agak agak mencabar, agak pelik kan. Dia cakap sekolah ni school cheats us out of the most fascinating imaginative art form. Dia cakap, okay, kenapa dia cakap sekolah ni merosakkan matematik? Okay, lepas tu dia cakap sana, salah yang kita boleh kasih summarize, dia cakap mengajar matematik ni bila di sekolah, bila murid ke sekolah, dia belajar matematik ni umpama belajar musik dengan menggunakan skala. Okay, tapi mereka tidak diberikan peluang untuk mendengar atau bermain musik yang sebenar. Okay, jadi in essence dalam sewaktu kita belajar matematik ni, kita jarang apply sebenarnya problem solving, kita jarang apply pemahaman corak dan juga jarang menggalakkan murid untuk membangunkan idea masing-masing. Oke, so disinilah PBL nih masuk. So kenapa kita pilih PBL? Kenapa pembelajaran berasaskan proyek? Pertama, sebabkan matematik terlalu abstrak. Kalau guru-guru matematik tengok bab-bab kita dari tingkatan 1 sampai 5, dia actually sangat banyak konsep yang abstrak. Contohnya macam kuadratik tadi lah. Algebra pun sudah cukup abstrak bagi murid. X tambah X jadi 2X. Macam mana jadi begitu tuh cikgu? Ada kita boleh jelaskan, tapi sudah jelas 50 kali guna cara penjelasan lain-lain pun tetap ada satu dua yang rasa dia macam dia tidak dapat gambarkan. Okay? So itu adalah satu fakta yang kita hadapi lah. So, kedua, matematik membosankan. Membosankan ni bagi saya lah dari segi psikologi, dia rasa bosan sebab dia tidak dapat buat. Dia rasa dia tidak dapat connect dengan itu subjek. That's why dia rasa bosan. Okay, and then ketiga tidak kontekstual. Macam soalan tadi lah, buat apa saya belajar algebra? Buat apa saya belajar kuadratik? Setiap pakai juga tuh. Saya mau jadi YouTuber nanti. Itu satu lagi masalah lah. Okay. Selain daripada itu, PBL juga nih bagi ruang kepada kita untuk membuat penilaian yang fleksibel di samping peperiksaan bertulis. Kita masih lagi bergantung dengan peperiksaan bertulis sepenuhnya bukan juga sepenuhnya sekarang lah, zaman KSSM kan, tapi kita bergantung dengan peperiksaan bertulis untuk decide mana satu murid kita tuh yang sangat pandai matematik dan yang sangat lemah matematik, kan? Tapi PBL bagi ruang sama kita untuk tengok bagi student yang lemah atau student yang kurang mahir matematik, di mana part dia sebenarnya dia boleh membangun dalam subjek ini. Oke? So, sebelum kita mula, bolehkah saya tanya dengan cikgu sekarang oke kah? Supaya saya tidak rasa kesunyian di sini, macam cakap satu orang. Oke, so saya mau tanya, cikgu boleh reply di chat ataupun bagi react. Cikgu pernah menjalankan PBL dengan murid-murid dalam subjek matematik ataupun apa-apa subjek? Kan matematik nih rasanya macam susah membuat PBL. Oke, jadi rakan-rakan guru yang sedang berinteraksi itu bolehlah tuliskan di chat sama ada sudah
biasa buat PBL atau ni ada cakap belum pernah buat PBL, Cikgu. Okey, Iya. so yang lain-lain guru bagaimana? Ada yang sudah ada Oke, belum pengalaman buat pernah. PBL dalam subjek matematik? Oke, kalau belum pernah pun tidak masalah. Oke, so lain cara kita ajarkan. Oke, so kita teruskan. Oke, so PBL, pernah buat PBL tapi dalam subjek lain. Oke, so artinya ada pengalaman sudah kan? Oke, so kita tengok ciri-ciri PBL. Saya coba elak buat isi sharing hari ini redundant sebab kita tahu sudah ada banyak ciri PBL di apa bentangkan. Jadi saya coba bagi a few ciri yang dari pengalaman saya sendiri. Pertama sekali, PBL yang baik nih dia mesti relevan dengan dunia dan juga topik yang dia belajar. Oke. Dan kedua, dalam PBL nih murid-murid kita tuh inilah peluang dia untuk membina kemahiran pengetahuan dia. So, kalau PBL tuh bagi ruang dengan murid kita bina kedua-dua benda nih, dia sudah jadi satu benda yang baik lah. And then ketiga, mesti ada inquiry dan juga ada eksplorasi. Murid-murid kita boleh buat inquiry dan eksplorasi. And then keempat, ada kolaborasi. Maksudnya dalam kumpulan lah, sebaik-baiknya dalam kumpulan. Actually individu pun saya pernah buat PBL, ada murid request nak buat individu. Pun boleh. Yang penting bagaimana kita wujudkan kolaborasi itu, biarpun dia secara individu, bagaimana kita make sure dia boleh bincang dengan kawan lain juga. And then yang terakhir sekali, dia mesti hasilkan something lah, produk dan juga pembentangan. Oke, so kita teruskan. Oke, so kebanyakan aktiviti PBL Cikgu melibatkan berapa daripada 5 ciri-ciri ini. Nanti Cikgu boleh buat refleksi lah kan. Oke, so PBL maksud saya apabila dia relevan, dia begini. Bila kita mengajar di Malaysia ni, terutama sekali subjek sains macam matematik dan sains, kita mostly ajar teori dan juga aplikasi kemahiran. Okay? So bila kita buat PBL, sebaik-baiknya PBL itu adalah sesuatu yang melibatkan kemahiran terhadap subjek yang mereka belajar. Contohnya, kalau dalam kelas kita ajar teorem Pythagoras begini kan. E ialah 9, B ialah 12, apalah C. So ini dia punya langkah penyelesaian. Murid-murid kita akan buat. Dalam PBL kita boleh go further, kita guna aplikasi dan kemahiran. Suruh murid cari ketinggian tiang lampu sana tepi sekolah diorang tu menggunakan bahan ini. So ini dia guna bahan ni macam mana dia mau cari ketinggian lampu tu. Dia tetap akan apply teorem Pythagoras tapi dia orang apply sambil dengan kemahiran real life lah. Selain itu contoh kalau kuadratik. So kuadratik selalu kita bilang ini soalan. Susun semula dalam bentuk kuadratik. So murid susunlah macam biasa. X kuasa 2 pindah sini begitu gitu. So ini jawapan dia. Kenapa ini jawapan dia? Ada murid dapat bagi tahu, ada murid tidak faham pun. Asal sampai bentuk inilah cikgu dia bilang. So manakala yang dalam kemahiran kehidupan sebenar pula kita boleh ajar dia, dalam hidup kamu coba cari mana yang ada bentuk kuadratik. Tangkap gambar kuadratik tu, and then kita kira guna apa-apa perisian komputer. Kalau cikgu nampak dalam gambar ni, ini contoh kalkulator Desmos lah. Selain daripada tu, contohnya penakulan logik. Dalam kelas kita ajar ikut teori dalam buku teks. Dia ada rumus kan untuk penakulan logik. Penyataan gini, implikasi begini, akas di mana mau letak, songsangan di mana mau letak. Ini semua murid boleh buat. Bab 3 ni murid memang pandai buat. Tapi dalam kemahiran pemikiran logikal ni kita boleh guna apa-apa bahan yang untuk praktis dalam punya otak. So maksudnya bila kita buat PBL ni, kita buat something yang murid tu boleh praktis teori tu dalam real life lah. So setakat ni boleh follow. Rasanya lah kan, cikgu-cikgu. So apa kata kita bina PBL bersifat kontekstual. So kontekstual ni maksudnya dia mesti ada unsur kehidupan sebenar sana, something yang budak tu boleh jumpa sekeliling hidup dia orang.
Oke, so contohnya, katakan kita mau ajar subjek matematik tingkatan 3 dan kita mau fokus 3 bab satu kali lah kita mau buat ini PBL. So kalau kita buat one by one bab, kadang-kadang satu dia buatkan bab tuh rasa terasing daripada satu sama lain. So budak kita ini dia tidak berapa buat connection antara tu bab. Jadi bila kita buat begini, budak tuh boleh nampak, oh apa yang saya belajar di bab 2 rupanya boleh belajar balik boleh jumpa balik di bab 4, boleh jumpa balik di bab 7 dan macam mana tiga-tiga bab ini actually support each other dalam real life. Okay? So contohnya saya mau fokus bab 2 bentuk piawai, bab 4 lukisan berskala dan bab 7 pelan dan dongakan. So aktiviti dia murid perlu membina model replika bangunan berdasarkan skala sebenar bangunan tersebut. Okay? Kalau matematik tingkatan 4 contohnya maybe mau buat bab 8. Bab 8 ni ada kaitan balik dengan tingkatan 1 punya bab pengendalian data. Okay, katakan murid perlulah membuat satu infografik berdasarkan kajian yang mereka lakukan sendiri. Ataupun membuat subjek tingkatan 1. Okay, katakan saya mau gabung bab 1, 4, 5, 6, 12. Aktiviti murid, murid suka buat jamuan akhir tahun kan? Selalunya dorang main kumpul-kumpul duit, kumpul-kumpul derma. Apa kata ni kali cikgu ambil peluang, ambil 2-3 bulan sebelum jamuan tu, suruh murid anjurkan mini cafe untuk kumpul duit bagi jamuan kelas akhir tahun. Jual biskut sejak apakah. Yang penting dorang belajar pungut duit apa semua tu, macam dorang akan apply semua ti. Contohnya ini lagi satu contoh. So persoalannya sekarang, rancang aktiviti senang. Tapi masalah terbesar PBL ni ialah bagaimana kita mau menilai murid secara lebih tepatlah, lebih berkesan. Selalunya kelemahan dalam PBL ni ialah kita rasa bila murid berasa seronok, itu objektif sudah tercapai. Actually tidak. Murid berasa seronok, itu perasaan dia lah. Attitude dia boleh berubah. Dia akan lebih positif kepada matematik. Itu kita mau. Tapi dari segi sama ada dia tercapai kriteria pembelajaran atau objektif pembelajaran, itu kita perlu buat satu penilaian yang tepat. So macam yang kita dengar tadi, baru aja kita dengar tadi, cantik aturan Deneri kan. Tadi kita dengar tentang assessment. Assessment kita punya lesson, assessment murid kita tuh macam mana. So semua tuh actually penting untuk kita tahu bahawa apa yang kita buat nih berkesan atau tidak. Kita boleh rancang nih, enggak semestinya dia berkesan. So apa cara kita buat PBL nih beserta dengan penilaian yang efektif lah. So seterusnya. Jadi penilaian efektif dan refleksi sangat penting dari segi murid dan guru. So murid berasa seronok waktu belajar, ya ini selalu memang kita mau tengok lah. Kalau murid tidak seronok, kita mau paksa-paksa lagi dia buat PBL, tidak juga siok kan. Pelibatan murid tinggi, itu kita mau tengok. And then penilaian tahap penguasaan dia, mana satu? Sebab kita mau isi PBD juga kan, so alang-alang lah, fikir terus, part mana kita boleh bagi mereka. Refleksi daripada murid. So macam Dr. Mahendran cakap tadi, feedback daripada murid. So ini pun perlu ada. Dan juga satu lagi, apa sokongan sepanjang PBL tuh, bagaimana sokongan yang guru-guru bagi untuk memastikan murid ni actually mencapai apa yang kita mau diorang capai. So kita kena ingat, ini tajuk dia sejak membina model bangunan. Tapi apa yang saya mau actually bukannya mau nampak budak tu bina model bangunan. Saya mau tahu dia orang pandai ukur atau tidak. Dia orang pandai convert unit atau tidak. Itu saja. So sekarang ni sekali lagi kita rehat sekejap. Bukan rehat, malah tanya saja. Everyone kah? Setakat ni Kalau saya terlampau laju, cikgu-cikgu boleh tegur di chat ya. So semua Oh, ada kawan saya sana. So kita mula dengan satu benda. So saya share dengan satu PBL yang saya baru buat pada tahun lalu.
So tajuk PBL saya memang macam nih, bina satu infografik untuk menjelaskan dapatan Anda mengenai ... Tidak tajuk sini. Oke. Nanti saya inform kenapa. Oke, so pertama sekali apa yang kita perlu buat, kita perlulah tentukan kriteria yang kita mau nilai. Oke, masa itu saya ajar bab 8. Oke, scaffolding semua sudah settle. Senang ajar bab 8 kan, ajar dia rumus itu ini habis. Oke, tapi saya mau budak nih paham lebih mendalam lah. Jangan dia tahu kira median mod apa semua tuh tapi tidak tahu cat apa itu untuk apa, plot kotak itu untuk apa. Sekadar tahu buat saja tapi tidak tahu interpretasi. Kan? So katakan saya sudah buat nih, ini actually saya sudah capai tapi saya list down sajalah. Oke, so ini. And then bolehkah saya minta tolong Hazwani untuk share yang link spreadsheet tuh di dalam chat ke apa supaya kita boleh buat sama-sama, Cikgu. Tidak paksaan lah, kalau mau buat kalau tidak mau buat. Oke. So kita teruskan. Oke, so saya pilih bab 8. Bab 8 saja. Saya tidak mau pilih bab lain. Kenapa? Bab 8 ini pun sudah tebal. Jadi saya tidak mau budak terlampau stres masa itu, sebab sudah bulan 8 masa itu, ini bab kira belakang kan, jadi saya kasih fokus PBL untuk satu bab saja. Dan ini adalah sub topik yang saya fokus. Budak tuh mesti pandai tentukan julat antara kuartil, pandai cari variance, pandai cari sisihan piawai. Oke, untuk hurai serakan. And then pandai bina, pandai tafsir plot kotak. Oke, so ini contoh tajuk. Kalau cikgu-cikgu petang-petang nih lambat sedikit bahkan mau cari ide, so saya sudah prepare lah tajuk Cikgu sedikit Liana juga. mau tanya, Bah. Oke, saya mau tanya, sekiranya kan tadi Cikgu Liana cakap itu pelajar mesti pandai yang itu kan. Macam mana pula kalau pelajar yang belum pandai itu? Masih juga boleh buat PBL kan? Boleh, nanti saya share Alright. ada di belakang. Sebab saya buat PBL nih ada untuk budak lemah, ada untuk budak yang kelas depan lah. Oke, so bagus tuh soalan. Oke, so yang pertama tadi sudah kita decide kriteria yang kita mau nilai. Oke, so yang second one, kita tentukan produk dan kemahiran yang ingin dinilai. Sebab before nih, first time saya berjinak buat PBL dengan budak, saya sendiri pun first time kan tidak cukup pengalaman main buat sejak begitu. So, saya tengok apa yang berlaku, sudahlah kriteria tidak dikuasai, haru biru lagi jadi kejadiannya. Lain yang saya expect, lain yang budak buat. Suruh buat E, dorang buat Z. Mau marah pun tidak guna, sebab salahnya tuh mungkin dari saya punya instructional. So, tentukan produk apa dan tentukan kemahiran apa yang kita mau nilai dari awal. Oke, produk nih sebab saya tidak mau budak. Saya bilang, oke, buat begini-gini, nanti satu buat rumah, satu buat kotak, satu buat lain, satu lagi buat video. Kelam kabut kita. So, saya kasih nyata produk, infografik. Oke, infografik mesti tunjuk, sebab bukan semua budak tahu apa itu infografik. Nanti dia buat poster. Nanti nampak hati kita nampak lain sesuatu ini pula dia buat marah lagi. Oke, so kita kasih tahu awal-awal produk mesti begini, like this bilang. Mesti tidak mau nampak ayat-ayat saja. Saya mau nampak ini. So bagi tahu awal-awal dengan murid. Jadi dari segi pengetahuan pun kita sudah set awal-awal. Saya actually mau kaji apa? Saya actually cikgu diorang nih, saya tipu sejak saya cakap dalam kelas tuh, kamu kreatif lah, gini gitu gini barulah senang mata. Sebenarnya yang saya mau cek tuh bukan cantik atau tidak infografik diorang. Saya mau cek kalau diorang boleh cari nilai variance tuh dengan betul, cari sisihan piawai itu dengan betul, cari mean, median, mode tuh dengan betul, plot kotak, diorang tahu apa itu plot kotak. Lepas tuh plot kotak tuh diorang boleh buat kah based on data yang diorang sendiri ambil. Sebab dalam buku senang semua sudah kena bagi median, kena bagi mode. Ini kali kajian sendiri. Macam mana dong mau cari? Oke. Lepas tu sewaktu pembentangan kasih tahu sejalan murid tu. Oke. Explain apa itu mean, apa itu median, apa itu mode berdasarkan data kamu. Jangan ulang balik dalam buku tu. Mean ialah definisi mean ialah ini. Setiap mau tahu tu. Kasih cari mean, explain macam mana kamu cari mean dari dalam data kamu sendiri. Kasih tahu budak awal-awal. Jadi bila orang jelas, budak ni pun suka. Actually budak lebih suka kalau dia jelas apa yang dia mau tahu.
Oke. So saya apa sekejap, saya rehat sekejap, bukan rehat, tengok baca soalan. Oke, saya baca soalan ini Cikgu Nur Azila. Cikgu buat PDPC dalam kelas atau luar kelas? Sebab kalau dalam kelas, ya, oke. So begini Cikgu, Cikgu Nur Azila. Cara saya buat, kan kita tahu kita mesti scaffolding dulu murid kan. So cara saya buat, saya masuk kelas 8.1, 8.2, 8.3, saya actually ajar macam biasa, traditional. Teacher centered learning terus. Saya ajar terus sebab median mode ni kan dia lebih rumus saja kan. Jadi kasih tahu saja. Ini cara cari begini. Ini dia punya rumus. Ini dia punya rumus. Ini soalan praktis. Sampai orang biasa sudah yakin sudah guna tu rumus, barulah kita pindah kepada PBL. Baru kita pindah kepada PBL untuk bantu orang bina pemahaman yang lebih mendalam. Begitu. So maknanya mereka sudah ada input. Ya, mesti ada input. Before ni belum pandai lagi saya kan. Saya pernah buat PBL, saya tidak cukup scaffold murid. So apa yang berlaku, murid tidak tahu sebenarnya orang mau capai apa. Bentuk piawai, suruh cari bentuk piawai. Dia tidak tahu pun mau tulis bentuk piawai macam mana. Sebab hari itu yang saya ajar dia tidak hadir kelas. Susah. Oke, jadi itulah kisah-kisah yang kita kena make sure adalah. Oke, so di sini juga, baru saya mau explain lah kenapa infografik tajuk dia ini bebas betul. Sebab macam saya cakap tadi, saya mau kaji yang ini. Saya tidak mau kaji tajuk ini dan ini. So ini saya bagi murid tu fikir sendiri, diberi kebebasan pilih tajuk kajian, sebab tajuk kajian diorang tu tidak akan mempengaruhi apa yang saya mau nilai. Saya tidak mau nilai bagaimana A mempengaruhi B. Pandai diorang tahu A mempengaruhi B ke tidak. Sebab ini bukan sains. Saya mau nilai diorang pandai cari itu data atau tidak. Itu saja. Oke. So, ketiga, make sure masa kita bagi panduan dengan murid itu mesti jelas. Langkah 1 apa, langkah 2 apa. Sini cuma ada 4 langkah saja untuk dorang capai buat infografik itu. Pertama, fikirkan satu tajuk kajian. So saya bagi. So fikirkan satu tajuk kajian. Ini pun cikgu-cikgu, murid kita nih, diorang ada yang perfectionist kan. Ada yang banyak pikiran dia. Kita suruh fikir tajuk simple, 1 jam, 2 jam, 1 minggu pun dia dapat fikir. Tajuk saja. So, kita kasih senang kerja mereka. Sama ada mau guna ide sendiri atau fikir tajuk yang menarik. Cadangan ChatGPT lah. And then kedua, diorang kenalah bina Google Form. So Google Form, apa yang kita mau sana? Make sure, kalau macam saya mau make sure diorang bina soalan minimum 20, maksimum 30. Kalau tidak bagi tahu, nanti ada yang buat 5 soalan saja. Lepas tu ada yang buat 100 soalan saja. Pening. So kita kasih tahu terus. 20, maksimum berapa. Seterusnya, analisis data. So make sure cikgu sudah kaji awal-awal lah. Kalau macam yang saya buat ni, saya kena buat kajian awal-awal lah. Sebab diorang kena buat kajian data. Alang-alang kasih sejalah diorang guna perisian yang sedia ada. Sebab data yang diorang buat ni bukan sama macam data buku teks. Dalam buku teks dia sudah bagi numbers. Yang dalam data ni dia pergi pungut data dari 100 kawan dia. Pingsan juga lah kan dia mau kira one by one. So kita tolonglah dia, ajar dia guna perisian. So ini saya cari perisian Jamovi untuk analisis dan carta, perisian Excel untuk bantu diorang urus data diorang. Kita ajarlah. So seterusnya sesi pembentangan. Pembentangan bagi tahu. Cikgu, saya membuat produk tu guna apa? Memang dia tanya tu. Kasih tahu awal-awal. Canva atau PowerPoint. Infografik. Pembincangan apa yang saya mau bintang nanti cikgu? Kasih tahu awal-awal lah. Kasih bentang ini. Ada budak tanya. Memang dia akan tanya. Dia akan tanya, cikgu, macam mana saya mau explain plot kotak? So plot kotak actually dalam scaffold kita sudah ajar dia. Tapi dia sudah tahu pun dia masih rasa macam mana saya mau explain, apa saya mau kasih tahu. Kasih tahu dia. Kau tengok balik buku teks, kau tengok Google. Pandailah dia tu. Lepas tu additional instruction, make sure nyatakan. Ini dari segi saya lah. Saya memang jenis yang detail kalau benda begini. Saya kasih nyata awal-awal kepada murid saya size infografik yang saya mau supaya semua sekata. Kedua, jenis perisian yang perlu digunakan oleh murid. Semua wajib pakai Jamovi lah.
Guna SPSS, cikgu dia tidak duit mau kasih one by one. So Jamovi lah yang free. So yang ketiga pula, murid akan tanya, boleh saya guna AI atau tidak? So ini terpulang sama cikgu. Saya benarkan murid guna AI, tapi diorang mesti guna dengan cara yang betul. Tidak boleh suruh AI tulis penerangan diorang. Selalu saya explain gitu. Suruh AI bagi suggestion boleh, bagi cadangan boleh. Tapi bilang, oke AI tolong buat ayat untuk ini. Tidak boleh. Sebab nanti apa yang kita nilai itu bukan budak. Kita nilai itu AI. Dia nak peduli pun dia faham ke tidak. Susah juga kan? Oke. So, seterusnya. Oke. 4, ini balik kepada yang awal sharing tadi itu, kita kenalah sediakan rubrik atau borang penilaian. Mana satu kita mau pakai. Cikgu boleh guna semua ataupun salah satu. Penilaian ini kan kita punya autonomi untuk kita faham macam mana budak tu apa. So, tidak payah paksa diri pakai semua. Pakai mana yang cikgu rasa boleh membantu cikgu saja. Oke, kalau untuk saya, untuk project ini, saya bina rubrik penilaian sendiri. Minta tolong si ChatGPT lah. Oke, so untuk mendapatkan penilaian yang holistik, seperti menilai kemampuan murid dari segi kerjasama kumpulan, komunikasi, pembentangan, infografik, pengetahuan. Saya boleh buat guna borang PBD saja atau borang transit. Tapi kita actually faham borang PBD ni, dia actually terlampau umum tau. Terlampau ikut budi bicara guru. Dia macam, oke, saya mau kasih subjek ini TP berapa, subjek ini TP berapa. So kalau macam saya rasa itu terlampau umum lah, terlampau tidak adil lah. So apa yang saya buat, saya ambil itu, boleh tunjuk ke tu sini ya. Saya kecilkan dulu nih ya. Oke, so apa yang saya buat, cikgu boleh nampak kan ya? Dah. Boleh. Cuma kasih dia visi sedikit tapi boleh baca juga lah. Iya. Oh, oke. So, apa yang saya akan buat ialah, inilah, ambil nih, ini kita nampak tahap penguasaan, tafsiran, ada tahap 1 sampailah 6. Ini semua dia punya tafsiran. Dia susun begini. So, macam mana kita mau timbak one by one nih untuk menilai murid kita masa pembentangan? Bagi saya ini agak tidak baik untuk mata saya lah tema pas. So apa yang saya buat? Minta tolong ChatGPT bina satu rubrik penilaian. And then bagi tahu, saya buat activity pembentangan infografik untuk subjek matematik ini. Boleh tolong saya bina rubrik penilaian berdasarkan tahap penguasaan dan tafsiran ini. So dia susunlah. Oke, so dia susun. Saya balik kepada canvas biar lagi jelas. Oke, so dia akan susun dengan lebih detail. So kita tengok sekarang ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, 4, 5, 6. And then sini ada ini semua nih dia susun based on kita punya TP tadi itu. Ada kefahaman konsep matematik. Oke, kalau murid tuh memang dia tidak paham, dia baca dari buku teks saja, kita tahu sudah mana kita mau tandakan di sini. Kalau murid tuh dia bilang dia dapat ajar banyak sampai buat andaian sendiri, oh kita tahu sudah maybe 5 atau maybe 6, kan? So ini semua ada nih, boleh membantu kita untuk menilai murid dengan lebih tepat lah, dengan lebih adil lah. Oke, creativity infografik, ini saya tambah sendiri lah. Oke, tahap 1 itu asas dan tidak tersusun. Ada murid dia susun main tibai saja kan, main hantam saja, beginilah jadi. Oke, tahap 2 reka bentuk ringkas. Hitam putih saja dengan garis-garis macam karangan saja. Tahap 3 reka bentuk dipahami dengan maklumat teratur. Tahap 4 visual menarik. Begitulah. So bagilah satu satu. Ini yang 5 ini kira macam kita nilai dorang punya creativity lah. Yang atas ni semua yang dari segi TP dorang. Oke. So rubrik ni juga guru-guru kalau rasa tidak sesuai, cikgu boleh buat modifikasi after sudah generate dengan ChatGPT. Oke, so kita tengok yang borang PBD, ada guru yang prefer terus guna borang PBD, terus masuk. So kalau guru lebih selesa begitu pun actually no problem. Oke, atau borang refleksi ini kita selalunya bagi kepada murid apa yang mereka tahu sewaktu mereka belajar, apa yang mereka belajar dan apa hasil yang mereka dapat. Oke, saya pernah guna borang ini, memang bagus untuk yang kelas depan lah. Bagi dengan kelas depan, panjang lebar dorang tulis setiap
setiap kolom tuh. Tapi bagi dengan murid yang lemah, sampai saya bergaduh sama murid sebab dia tidak mau tulis apa-apa. Oke, jadi tanya kenapa dia tidak mau tulis apa-apa? Apa saya mau tulis cikgu? Saya tidak apa-apa mau cakap. Jadi susah juga lah. So kita kena cari. Jadi saya tengok ini kalau tidak ngam, that's why saya selalu make sure yang ini ada. Jadi biar tuh penilaian tuh dari saya. Sebab ada murid dia memang tidak tahu communicate apa yang dia sudah belajar. Oke. So sebagai contoh sedikit. Sekarang jam berapa? Oh 3.46, masih awal lagi. Jadi yang ini saya tunjuk sedikit. Ini first time saya buat pelan dan dongakan semasa di SMK Kinarut sebab mau tengok ability budak. So budak-budak ini mereka ni berada di kelas yang berapa? Kelima dari belakang kah? Kelas lemah lah, kira kelas lemah. Basic semua lemah. Pecahan pun ada yang tidak tahu pecahan mau buat macam mana. So ajar pelan dan dongakan. Pelan dan dongakan dalam otak guru matematik subjek yang senang kan? Struggle budak nih, saya pun tidak tahu kenapa. Oke, sebab mereka susah mau imajinasikan apa tuh. So apa yang mereka buat sini nih? Mereka bina satu rumah menggunakan satu software 3D lah. Hantam je lah diorang buat. So once dia sudah siap bina software rumah tu, mereka kena lukis lakaran dari depan, atas dan tepi. Ikut pelandungakan lah, and then kena lukis. So kalau kita tengok sini, memang murid enjoy lah, memang dia enjoy buat. Tapi actually dalam sesi ni dia bukan sempurna ya. Ada murid yang memang kita bilang, okay, kalau pelandungakan dia mesti ada sudah susunan dia kan. Sudah kita bagi rumus, sudah suruh rujuk buku, tunggang terbalik juga dia susun. Nah, itu satu. Kedua, label dia tidak ngam. Di sebelah label 5 meter dia punya tiang. Sebelah pula tiang yang sama sudah jadi 4.5 meter. Bila tanya kenapa begitu? Terus dia tengok, pas terbalik dia punya apa. Ada yang dapat tangkap lah di mana salah dia. Ada yang tidak dapat tangkap tuh, itu kasihan juga lah. Oke, so lepas tuh ini kita buat dia penilaian dia nih masa nih saya buat dari segi gallery walk, murid berjalan tengok satu sama lain, so orang tolong menilai satu sama lain. Pada masa yang sama saya buat pemerhatian dan ambil markah di belakang orang lah. Oke. Tapi hasilnya memang tidak mencapai apa yang kita mau, tapi tidak masalah. Mostly murid ini orang masih dapat TP 4 begitulah. Kita jangan tipu lah cikgu-cikgu. Kalau memang dia tidak mencapai TP 6, kita bagi TP yang sepatutnya lah. And then baru kita improve. Oh, part ini actually dia tidak faham. So kita ajar dari sana balik. Oke. Ini pelandungakan. Oke, so yang ini pula. Oke, yang ini dengan budak tingkatan 3, kelas depan. Banyak sikit lah, kasih mencabar sikit. Sebudak pandai kan. So lukisan berskala campur dengan pelandungakan dan juga bentuk piawai. So mereka kena bina replika bangunan bersejarah. Okay. So apa yang mereka kena buat? Mereka kena buat kajian mana-mana bangunan bersejarah yang diorang suka. Oke, diorang sudah jumpa. So kalau sudah jumpa, buat apalah cikgu? Oke, kamu usaha cari dia punya ukuran panjang, lebar, tinggi. Terkejut diorang, macam mana mau cari itu? Cari di Google. So cari di Google, cari Wikipedia lah, apalah, entah website mana lagi diorang masuk, akhirnya diorang jumpa. Oke, so macam contoh yang ini, diorang suka ini El Castillo, 3 murid lah, satu kumpulan ini 3 murid. So diorang sudah berusaha cari ukuran Suktono, berjaya jumpa. Dia jumpa 182 kaki lebar, di ketinggian 99 kaki, dan ada 91 anak tangga. Oke, so tanya, macam mana kamu mau convert tuh kepada bentuk meter? So mereka convert ada 2 cara. Satu dia convert secara manual, tapi kita kan sekarang zaman teknologi. So budak tuh cakap, boleh saya convert guna app dalam phone saya? Silakan. Oke, jadi dia ubah jadi pergi meter. So sudah jadi pergi meter, yang diorang pening sekarang bagaimana lukis 55.5 meter kepada skala yang kecil nih. Dia tidak boleh main hantam sejak ini saya rasa luas gini. So mereka kena bina replika yang betul. So apa yang mereka kena buat? Mereka kena apply
kemahiran lukisan berskala untuk convert dari saiz yang 55 meter ni kepada saiz sentimeter di kertas dulu. Kertas ataupun di sinilah. Sudah dia convert tu secara tepat, that's why diorang dapat hasilkan replika yang sebiji sama bentuk dia. Bukan yang sekadar apa. So kita tengok sini tangga dia nipis, tinggi, sama saja. Sebab mereka ikut replika yang, mereka ikut skala yang betul lah. Okay. So di samping itu mereka juga harus lukis pelan dan dongakan. So ini memang betul lah kelas depan kan. Ini sepatutnya dongak pelan, dongakan depan, dongakan tepi. So betul lah apa yang dia buat nih. So ini kita boleh tengok artinya dia faham mendalam sudahlah apa yang dia belajar tuh. Okay, so yang ini pula dia buat replika rumah dia sendiri. So dia bilang rumah dia lah paling bersejarah bagi dia. Terima sajalah. Okay. So lepas tu dia lukis, cuma murid ni tidak nampak. Dia ada buat ukuran setiap rumah dia ni. Dan dia bilang dia spend masa untuk ukurlah rumah dia tu juga. Nak tahu macam mana dia ukur, tapi dia dapat buatlah. Jadi dia ukur and then sama juga dia convert ikut skala, convert kepada size lebih kecil baru dia bina. So maksudnya diorang cari size sebenar, convert kepada skala yang diorang mau, baru diorang bina tu, itu real life replika tu lah. Okay. So selain daripada tu, saya sudah pesan dengan budak, saya mau tengok macam mana cara diorang convert. Tidak boleh main cakap kosong saja. Bagi tahu cikgu, macam mana kamu buat? Kamu sendiri buat kah? Mama bapak yang buat. Okay, jadi diorang kena buktikan lah, diorang buat sendiri itu kerja. So ini contoh salah satu budak buat pembentangan. Ini budak pula. Ini budak pula request. Cikgu, saya tidak mau buat projek itu beli barang apa semua. Bazir duit cikgu. Okey, jadi macam mana kamu siapkan projek kau? Saya buat guna Minecraft, boleh kah cikgu? Macam mana kamu convert unit CM pergi pixel dalam Minecraft tu? Ada cara dia cikgu, nanti saya tunjuk. Kasih lah. Okey, kalau dia yakin dia boleh buat lah tu. So ukuran panjang tinggi dia sudah jumpa piramid dia mau buat 230 meter, 146 meter. Kan? Kemudian sini dia punya kira tu skala. Okey, so ini cara dia kira dan dia tunjuklah okey 230 meter dia convert pergi sentimeter dulu. And then dia masukkan dalam rumus skala yang diorang suka pakai. Dia pilih rumus mana yang dia mau. And then dia buat ini, terus dia dapatlah. So 1 kepada 3.286 eksponen 3. Ini skala yang dia akan pakailah. Jadi lepas tu dia masukkan sini dan dia cakap Minecraft ni dia cara mainan dia main blok bah. Jadi apa yang budak tu buat dia cakap satu blok ni mewakili begini-begini. Jadi saya susun di sini ada 50 blok untuk begini-begini. Kalau dia boleh explain tu, maksudnya dia faham lah itu maksud skala dan juga dia tu bentuk piawai semua tu. And then dia buat juga yang inilah dia ni pelan dan dongakan, termasuk skala dia sekali. Jadi cikgu cuma apa sikit lah, cikgu cuma periksa ni apa semua. Satu lagi, mungkin ada cikgu risau, betul kan ya, ikut kan di dalam apa betul. Nah kayak peduli itu, kita mau tengok kemahiran orang mengubah saja. Bukan kita mau jadi engineer betul-betul, kita pun mau turun pergi sana Mesir, piukur, betul kan ini budak saya buat, ya. Oke. Tapi kalau ada cikgu mau go above and beyond, dialu-alukan pun boleh. Oke, so ini pula perkongsian PBL untuk yang tahun lalu, yang infografik tuh. Mereka kena kumpul data sendiri, tidak boleh ambil data sedia ada. So dia kena buatlah soalan. Satu benda yang kita kena tolong sini kan, kadang-kadang ini kemahiran baru kan buat soalan. Ada murid saya buat soalan Google Form, banyak emoji. Pening kepala saya, kasih buang tuh emoji, buat apa tuh emoji? Sebab dia akan ganggu data dalam Excel. Ada lagi yang buat, dia guna bahasa kampung, bahasa Sabah kampung. Pening lagi, ajar lagi. Dia boleh buat bahasa kampung, mesti tata bahasa Melayu betul. Bukan semua orang faham bahasa kau. Oke, fix. Oke, finally siap Google Form diorang. Diorang share lah sama kawan-kawan diorang. Kawan-kawan tolong jawab. And then sudah siap jawab, diorang download itu Excel. And then diorang tengok sendiri. Apa yang berlaku, diorang kasih kemas lah pengendalian data lah. Diorang kemaskan sini. Sudah diorang kemaskan, barulah diorang translate kepada infografik.
So sini kita tengok, okay, tajuk ni actually budak fikir sendiri ya. Sebab saya bilang kasih tajuk interesting supaya cikgu tidak mengantuk. Okay, sukalah diorang. Okay, so yang pertama ini bulan akademik SMKK Narut. Do students excel or just get sleepier? Budak kelas depan budak kelas depan tapi tidak suka bulan akademik. So dia mengkomplain sinilah, kasih canda. So dia cakap sini, okay, apa yang dia bentang sini? Adakah kelas prestasi tinggi lebih cenderung mengikuti aktiviti bulan akademik berbanding kelas prestasi rendah? Okey, berdasarkan kajian, kami telah mendapati kelas berprestasi tinggi lebih cenderung ikut aktiviti akademik berbanding kelas berprestasi rendah. Apa bukti dia cakap ni? Mana boleh main cakap? Ini nak cikgu dia bilang. Okey, tinggal tak tengok kita punya min, kita tengok kita punya sisihan piawai. Okey, so betul jugalah apa yang dia translate daripada data dia tu. Oke, plot kotak, ada plot kotak. Oke, so ini muzik mempengaruhi emosi. So, mana? Min. Daripada min dia bilang, min untuk perempuan 21.1 lebih tinggi berbanding lelaki. So, maksudnya prestasi skor fizikal perempuan lebih tinggi. Dia bilang perempuan lebih sihat lah. Menurut data diorang lah. Nak tahu betul atau tidak data KKM. Tapi tidak apalah kita ikut data diorang. So, median pula sini dia cakap min lelaki 18.5 dan perempuan min 20 menunjukkan bahwa separuh lelaki berada di bawah 18.5. Separuh perempuan berada di bawah 20. Ini dia tidak tahu expand. So kalau ada timbul macam ni, ini kita kalau timbul macam ni kita tanya dia balik. Jadi kenapa lah kalau min tu lebih rendah apa semua kita bantu dia dari segi soal jawab. Sebab memang ada murid ni cara bentang dia pun masih lemah kan. So kita tanya dia baru redirect dia semula kepada macam mana demonstrasi to min sebenarnya. Oke, so plot kotak ada, plot kotak ada. Oke, so ini dia tunjuk palang lagi lah. Oke. Oke, so ada tadi Cikgu Mariani tanya kalau yang murid lemah ni macam mana. So cabaran dia itulah dia masa 1, Cikgu Nurazila pun tanya masa, pengurusan kelas 2, murid lemah 3. Oke, so ini saya tunjuk hasil kerja murid lemah saya. Ini, oke, kita tengok comparison. Tajuk yang sama dengan yang ini. Tajuk bina lukisan berskala pelan apa semua nih. Yang ini hasil kerja kelas depan. Yang ini hasil kerja kelas saya yang belakang sikit nih lah. Oke. Ini pun lepas saya sudah marah-marah ada orang. Suruh siap dalam seminggu, nak pandai siap-siap. Kelas depan tuh lama sudah siap. Oke. So, tapi yang untung nih, saya sudah lama habis silabus dengan dia orang lah, itu sajalah. Oke, so apa yang berlaku sini? Dia buat juga. Dia buat juga tuh bangunan. Dia buat juga, apa nama dia ini? Lukisan. Tapi tidak menepati apa yang kita minta. Kita bilang buat dalam bentuk pelandongakan. Sudah bagi guideline apa semua kan. Dia masih buat salah lah. So, sini kita bolehlah pilih di rubrik tuh mana yang sesuai lah. Oke. Yang ini pun sama. Kita tengok jauh beza kan. Itu clock, dia buat clock tower yang di KK itu. Clock tower tuh tinggi. Tapi kenapa replika dia ini macam pelik, macam tidak sama. Oke. So, apa yang kita boleh lepas tu itu satu. Kedua, murid ni tidak tulis sebarang ukuran apa semua. Sedangkan dia sudah jumpa ukuran, tapi dia tidak tulis. Jadi kita tolong dia sikit lah. Oke, tolong dia ajar. Oke. Kalau lah ketinggian tuh clock begini, actually berapa skala dia yang sepatutnya berada di sini. Jadi murid tuh duduk sama guru, oke, coba dong cari skala sebenar, ukur sendiri. Biar dia buat refleksi, kenapa dia punya replika nih tidak menepati bangunan sebenar. Bangunan sebenar sepatutnya tinggi, ini tidak tinggi. So kita boleh ambil peluang nih untuk bantu murid kita faham di mana kekurangan projek diorang. Dan pada masa yang sama, ini kita juga boleh ambil peluang untuk menilai PBD diorang secara lebih tepat. Oke, so kalau kita tengok balik rubrik ini, katakanlah kita pinjam rubrik inilah. Dari segi kefahaman konsep math, tidak jugalah, tidak kenal konsep. Dia kenal, tapi dia tidak tahu macam mana mau present. Penyampaian dia lemah lah. Okay. Jadi dari segi soal jawab kita dengan dia mampu sampai tahap mana? Bina pendekatan tu maybe tidak capai lah. Faham batasan ciptaan dia sendiri maybe tidak capai. Tapi dia mampu tunjuk kefahaman dengan hubung kait kepada dunia sebenar.
Itu kita boleh bagi dia TP4 bahagian ni. Tepat matematik. Okey, gunakan strategi fleksibel untuk masalah dunia sebenar. Macam tidak. Laksanakan prosedur lebih kompleks dengan betul. Okey, boleh. Sebab kita ada bagi dia prosedur kompleks kan, dia boleh buat dengan betul. Cuma penyampaian dia tidak sampai, lemah. Okey, perwakilan visualisasi. Okey, mana yang kita boleh kasih? So, komunikasi penyampaian, part ini cikgu boleh buat dari segi soal jawab apa semua tu. Yang kelas belakang tu actually di sini mostly dapat yang tahap 3. Maksudnya diorang boleh terangkan secara ringkas dan diorang boleh faham. Bila kita tanya soalan yang tidak dalam buku ataupun dalam apa yang diorang tulis pembentangan diorang masih boleh jelaskan dengan betul. Cuma dia tidak sampai ke tahap inilah, dia tidak ada tafsiran yang lebih baik lah. Tafsirannya sangat basic. Okay. Penjelasan sangat asas tidak juga lah. Okay. Bacaan teks tanpa penjelasan tidak juga lah. Dia dapat jelaskan juga. Cuma tidak sebaik yang kelas depan lah. Okay. So cikgu boleh guna ni untuk pilih mana and then baru decide paling last mana yang dia sesuai berada. Okay. So antara cara, so selalunya macam kita dengar tadi, kalau cara ini tidak berkesan sebab bukan semua PBL ni sesuai dengan murid itulah. Ini sesuai dengan kelas depan, tidak sesuai dengan kelas belakang. Walaupun saya sudah modifikasi untuk dia lebih senang. Supaya dia lebih senang. Tapi sama juga hasil dia tidak yang seperti kita mau. Okay, so next time kita boleh ubah lagi. Kasih dia satu bab saja pun okay sudah. Cikgu Okay, mau so tanya, ah, sorry, yang untuk pelajar yang pandai kan, Cikgu ambil berapa lama untuk mereka siapkan PBL, Cikgu? okay, so pelajar yang pandai, selalunya kalau scaffold kita ambil masa lah seminggu begitu. Selalunya saya scaffold orang ni satu kelas satu subtopik. Okay, kalau seminggu tu ada 2 kelas, 2 subtopik sudah habis. Minggu depan, okay, ngamlah saya bilang, okay, saya mau kasih murid ni bincang lebih mendalam, faham lebih mendalam 2 subtopik awal tu. So kita buatlah satu projek. So selalunya ambil masa seminggu, begitulah. Untuk mereka siapkan projek, Cikgu 1 minggu lah kan? Iya. Oke. Kalau yang pelajar yang kurang pandai, Cikgu berapa lama? Sepatutnya seminggu, tapi dengan dia punya tidak hadir sekolahnya, dengan sibuknya dia pergi bersukan semua, selalunya 2 minggu lah, tidak lebih 3 minggu lah. That's why saya selalu kasih senang untuk budak yang belakang sikit. Oke, Cikgu. Iya, so kita tengok kesesuaian kita lah. Oke, tips ini yang kita boleh coba. Mula kecil. Kalau tidak mau buat projek seminggu terlampau lama, risau dengan silabus, buat PBL yang boleh selesai under 3 jam pun tidak masalah. Oke, bina kumpulan. Kumpulan actually sangat membantu. Tapi ada juga dia punya keburukan nih kalau kumpulan. Kalau kita buat satu kumpulan 4 orang, 1 orang aja buat kerja, 3 orang goyang kaki, susah juga kan. Jadi apa yang kita boleh buat sana untuk bantu murid kita, dalam refleksi itu tanya dia, adakah anyone yang curi tulang? Kau rasa tidak menyumbang dalam kamu punya kumpulan? Biar dia tulis sana nama. Saya buat tugas ni, kawan saya tidak buat apa-apa. Kasih saja. So kita boleh budi bicara, ambil tindakan macam mana lah yang kawan itu. Actually bagus juga supaya kita tahu. Sebab selalunya kalau satu budak sudah cover, nanti kita ingat semua satu kumpulan itu sudah pandai. Sebenarnya satu tu orang tidak pandai. Jadi kalau kita tanya, dia sudah bagi tahu yang ni 3 orang cikgu tidak buat kerja. So kita tahu 3 orang ni actually dia tidak kuasai apa-apa. Panggil ni 3 orang, okay, tanya dia soalan ataupun bagi dia ekstra latihan lain lah. Terpulang sama cikgu macam mana mau bantu. Okay, scaffolding paling penting lah. Soalan berpandu, template project ini sewaktu dan sebelum, selepas dan sewaktu lah. Begitulah. Pun boleh kita buat soalan berpandu dan template project. Oke. Oke, so sesi soal jawab saya buka sekarang. Oke, coba saya tanya cikgu-cikgu dapat buat ke apa-apa? Kita buat satu apalah
Satu activity. Di mana itu? Oke, yang ini. Ada kena share bahkan? Cikgu-cikgu ada buka? Kan tidak? Kan tidak nih? Ya, Haswani ada share di chat. Jadi guru-guru boleh buka di chat dan coba try buat bersama dengan Cikgu Leona lah. Kita buat yang simple saja. Cikgu boleh, oke, kita tanya satu one by one, and then kita terus, cikgu boleh terus share dalam chat lah macam mana, and then kita boleh bincang uh, apa dia punya kekurangan, apa dia punya apa. Sebab bagi saya perancangan bila buat sesuatu itu sangat-sangat penting. Kalau kita buat sesuatu tanpa perancangan lengkap, uh, memang kita tidak akan dapat apa yang kita mau. Satu, buang masa. Kedua, kita tidak mau buang masa, kan? Sangat penting kan masa. Oke, coba kita tengok. Oke, katakanlah kalau guru-guru boleh share di chat. Kalaulah kita guna apa nih? Kita mau buat PBL untuk murid tingkatan 1. Oke, melibatkan nombor-nombor ini. Nombor nisbah. Nisbah ini ada pecahan, perpuluhan, itu. Nisbah, kadar dan kadaran, ungkapan algebra, faktor dan gandaan, pengendalian data. Terlampau apa rasanya aktiviti yang kita boleh buat untuk cover semua nih? Standard nih kita oh, ada orang mau type, boleh. Oke, so tajuk activity apa rasanya cikgu mau buat? Cikgu mau buat infografik kah? Cikgu mau buat bina produk board game kah? Apa lagi? Cikgu mau buat, contohnya lah. Coba cikgu share di chat. Kasih saja idea yang macam 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 mustahil loh nih idea, tapi sharing saja. Mana lah tahu kan? Ada? Oke. Sebanyak guru sudah masuk sini, so cikgu-cikgu boleh type sini ataupun type di chat. Apa persoalan dia, Cikgu Leona kasih terang sekali lagi. Mungkin guru-guru dia tengah, Kupikir. ya, coba ulang sekali dia punya apa tuh arahan Cikgu Leona. Ya. Kita suggest, cadangkan satu activity untuk activity sini untuk murid-murid menguasai, bukan menguasai, untuk murid-murid membuat eksplorasi konsep nisbah, konsep bab 1, 4, 5, 6, 12. Oke, kalau terlampau banyak, cikgu boleh pilih 2 daripada 5 bab nih atau 1 daripada bab ini. Oke. So maybe activity kalau saya lah, kalau saya memang saya mau buat yang ini actually. Carnival STEM, murid itu kena buka mini cafe lah. Ini yang angan-angan lah, tapi mana tahu terjadi nanti. Oke, so mini cafe, tapi budak form 1 yang handle. So apa yang saya mau ada dalam Carnival STEM tuh? Maybe saya mau, budak mesti jual cookies, jual biskut. Biskut orang mesti baking sendiri. Oke, kalau orang kena sendiri, oh ya, cikgu siapa nih ya? Oke, so katakan biskut tuh orang mesti beli. So dari sana murid tuh sudah ada duit. So daripada duit tuh macam mana orang mau apa handle? Begitulah. Oke, so ada duit. Katakan, oke, saya mau kaji. Mana sudah itu? Oke, katakan saya mau hasil yang saya mau cek daripada budak nih, mesti boleh apa nih? Saya tidak ajar form 1, so lembat sedikit otak saya kalau sini nih. Oke, mesti boleh nombor nisbah, kadar-kadaran. Oke, mesti boleh mendapat untung. Itu satulah, mendapat untung. Ini yang kita kasih tipu-tipu budak lah. Mendapat untung. Kau katakan kalau modal ialah RM RM50, murah juga. RM RM100. Lepas tu untung mesti lebih daripada RM100 lah. Oke, so gitulah contohnya. Ini kita kasih tahu budak, tapi kena kasih tahu awal-awal mana lagi yang orang perlu buat. Oke. Struggle ya cikgu-cikgu cara Ya, dia. ada sudah satu jawapan dari Cikgu Nur Azila.
Dia cakap kalau nisbah dan kadar buat lakonan jual beli buah, dia cakap. Dia itu Ah, jual rambutan, durian, limau. Dia orang kena kira sendiri berapa RM 1 kilo. Kawan-kawan nak beli 2,5 kilo, biar mereka kena kira sendiri. Ya, betul tuh. Saya setuju juga. ya. Simple-simple, praktikal, tapi dia kena kira yang betul lah. So ini Cikgu Azila boleh buat antara dua lah. Cikgu Azila mau buat macam mana? Betul-betul bawa penimbang berat pergi sekolah kah? Ataupun yang main kertas-kertas macam mana? Oke, pernah bawa apple, limau, oke betul. So penimbang jadi murid sendiri nampak. Oh, patutlah sini pula tuh KG yang cikgu saya paksa belajar tuh. Oke, so dia nampaklah semua kan. And then dia dapat pegang duit. Bila tukar duit, harga harga apple RM10 99. Kawan bagi 11. Berapa dia mau kasih balik tuh? So, nisbah sudah kan? Oke. So katakanlah uh, kita memang tidak ideal apa semua kan. Favorite saya memang guna bukan favorite juga lah. ChatGPT ini dia boleh bagi cadangan sudah. So katakanlah saya mau buat satu pasal topik yang tadi itulah ini. So saya ambil, saya copy paste nih, and then saya cakap dengan ChatGPT lah. Oke, cadangkan satu activity PBL, PBL bagi tajuk-tajuk berikut, bagi tajuk-tajuk berikut. Oke, so kadang-kadang ChatGPT ini dia kena bagi extra info, tapi tepa kita tengok sejak dulu macam mana. Oke, so dia akan cadangkan banyak aktiviti lah. Ada cara kasih besarnya, cara macam mana kasih besar. Snapshot. Tidak dapat. Oke. So kita akan nampak sana. Oke, so kita tengok sini, dia tidak faham. Dia pergi buat asing-asing. So boleh tambah sana, activity tersebut haruslah menggabungkan semua bab. Semua bab. So dia akan rancang sinilah. Oke. Jadi kayak mathematics survival. Oke, so kadang-kadang dia activity yang dia cadangkan nih macam over the top juga kan yang macam kita tidak boleh buat. Survival camp di mana? Hutan, takut sini. Oke, so janganlah pilih yang susah, pilih yang senang sikit. Oke, so ini nomor nisbah, menyediakan budget bekalan makanan keperluan yang buah-buahan tadi, macam Cikgu Nur Razila buat. Oke, sudah. Lepas tu, tukarkan unit berat isi padu dalam bentuk nomor nisbah. Oke, dia tidak faham ini. Oke, tepalah. Lepas tu nisbah kadar-kadaran, merancang bekalan makanan, air mengikut nisbah pelajar. So air sirap 51. Nisbah kadar-kadaran ni actually ada dulu satu teacher assistant datang pergi sekolah lama saya. Tiap-tiap petang, ini guru English nih, tapi tiap-tiap petang dia bawa murid-murid ini pergi baking cookies sana sekolah. Dia orang buat cookies saja. Satu benda yang saya perasan, budak-budak lemah suka lah. Dong suka kan karena bawa main. Jadi satu benda saya perasan, budak lemah ni, disebabkan orang balik-balik ukur berapa tepung, berapa air, berapa apa semua kan. Lama-lama orang macam pandai kira pecahan, pandai menguasai pecahan. Benda yang orang lemah tu orang dapat kuasai sudah. So maksudnya orang sudah paham konsep yang orang lemah tu daripada aktiviti yang berulang-ulang. Okay, so aktiviti yang kita buat tu tidak payah juga terlampau susah. Dia boleh sesimpel saja. Yang penting dia boleh ajar lah. Okay, Cikgu Nur Hafizah dah buat sharing. Saya minta murid kira purata laju larian setiap orang ahli kumpulan. Dan kira laju jarak masa. Pernah juga buat statistik yang diminati. Contoh, murid pilih bilangan wang saku, bilangan adik-beradik, dan cara murid datang sekolah. Mereka kira min, mod, median. Memang PBL.
So ini sudah jadi masuk PBL. Ya. So kita boleh kasih apa itu perhalusi lagi kan next time. Oke. So maksudnya sekarang kita balik sini lah. Mana sudah itu? Oke, dari segi pembentangan, saya buat sharing juga sedikit. Kadang-kadang pembentangan nih boleh ambil masa yang sangat panjang tau. Macam ini, 3 nih, ada berapa kumpulan? Ada 10 kumpulan actually buat PBL nih. Tidak, 30, ya, ada 10 kumpulan, ya. Satu kumpulan 3 orang. Sebaik-baiknya size kumpulan yang kita pilih itu dia jangan terlalu besar sampai ada ruang untuk murid tidak buat apa-apa. Mungkin bukan sebab dia malas, sebab terlebih cukup tangan yang handle tuh benda. Jadi dia dia akan mengganggu. So apa yang kita buat sini nih? Tapi masalah dia bila banyak kumpulan, masa pembentangan di sekolah tuh terlampau panjang. Jadi sudah buat 2 sesi kelas pun tidak juga siap-siap. Itu salah satu cabaran dia juga. Kita sudah set masa juga, satu kumpulan 5 menit ataupun satu kumpulan 10 menit. Pun sama juga, tidak ngam-ngam timing dia habis. So apa yang kita boleh buat sini, saya terpaksa ambil ruang untuk diorang bentang di luar masa kelas. So kita bentang diguna Google Meet lah, dan murid-murid nih pelibatan diorang untuk yang sesi ini disebabkan diorang dapat pilih tajuk sendiri, diorang sentiasa rasa tertanya-tanya, ini kawan saya mau bentang tajuk apa, ini mau bentang tajuk apa. Kalau cikgu dia yang pilih awal-awal, bosan lah. Kalau cikgu dia pilih ini sejak bulan akademik, keberkesanan bulan akademik. So 10 kumpulan ulang-ulang benda yang sama saja. Tapi memandangkan tajuk berlainan, jadi semua budak ni rasa excited mau join, biarpun GM. Padahal itu GM saya buka untuk 3 kumpulan saja, sebab 3 kumpulan belum siap bentang. Disebabkan masalah kehadiran ngam-ngam ada classmate dia tidak hadir, nah dapatlah dia bentang. So dia bentang tuh, jadi masa dia orang bentang tuh itulah banyak kawan-kawan yang sudah siap bentang tuh ikut, dan sesi soal jawab dia orang sangat kalau kita nampakkan cikgu-cikgu kita pun terkejut bah. Daripada mula-mula pembentangan tuh diorang tidak tahu pun apa mau tanya, apa semua, diam saja dengar. Sudah habis masa pembentangan 2-3 kumpulan, banyak info baru yang diorang dapat. Termasuklah diorang cakap patutlah peratus murid di ini begini-begini. Pandai sudah bercakap guna perkataan peratus lah, pandai sudah cakap onisba lah, pandai sudah cakap walaupun perempuan lebih banyak pakai cermin mata, tapi menurut peratus pandai sudah dalam arguing begitulah. Oke, so itu something yang kita mau korek dari dorang lah, bukan sekadar duduk jawab exam begitulah. Yang penting mereka ni pandai aplikasi subjek mat diorang di apa. Oke, so sebagai peringatan supaya tidak salah sangka lah, actually PBL ni dia bukan untuk menggantikan penilaian peperiksaan bertulis, tapi dia untuk memperkayakan kita punya penilaian bertulis lah. Dia bukan juga untuk menambah kerja. Saya rasa cikgu-cikgu yang hadir ni semua positive thinkers lah kan. So selalu kita bilang kalau kita buat PBL, kalau kita buat gamification itu bikin tambah kerja. Actually no. Kalau kita sudah ajar satu benda, and then kita mau bantu budak kita faham lebih mendalam, better kita buat activity yang di mana budak tu boleh apalah, dia boleh kuasai dan dia boleh faham apa tujuan dia belajar. Sebab everything balik kepada yang ini. Mana tu? Okay, so everything balik kepada yang ini semula. Okay, bahawa kita mau elak ini daripada berlaku. Kalau kita ajar music, bagilah dia gitar, bagilah dia piano, bagilah dia apa semua. And then bagi dia main music. Jangan kita, kita mau belajar matematik. Cikgu mau semua diam, buka buku, muka surat 10. Ini rumus apa semua, ini rumus kuadratik, ini cara kasih selesai.
and then ada 10 soalan kamu buat dalam apa. So ini memang cara ajar. Saya pun ajar begini supaya budak tuh kuasai itu rumus. Dia orang selesai dengan tuh rumus. Tapi at the same time bagi peluang sama murid kita enjoy itu rumus dalam real life. Baru dia paham macam oh rupanya rumus nih pasal apa? Rupanya rumus nih wujud juga di dunia. Oke. So saya tengok masa sudah jam 4.21, saya buat satu yang sharing last lah kan Cikgu Mariani. Boleh. Silakan Cikgu. Ngam-ngam 4.30 habis. Oke, so ada satu murid saya guru kelas dia orang lah, elektif tasawur dengan geografi. Ada satu murid perempuan nih, mencabar betul dia punya gaya. Bukan dia nakal, bukan dia apa. Dia suka tanya soalan yang, kalau salah orang dia tanya geram juga lah. Dia cakap, asal ajar matematik kan. Subjek matematik jadi M nih, subjek lain tidak. Dia bagus betul sama cikgu lain. Subjek matematik sejak dia bilang, cikgu, buat apa lah saya belajar nih kuadratik inilah, apalagi dia tidak suka tuh trigonometri lah. Terus kalau kita jawab kita pun atau jawab sebab belek buku apa aplikasi kuadratik. Kuadratik untuk bikin jembatan. Ketawa lagi dia. Buat apa saya tahu mau bikin jembatan cikgu? Betul juga lah cakap dia. Kita pun tidak peduli mau belajar kan kalau tidak guna untuk kita. Oke. Tapi saya perasan budak nih, kami sekarang tingkatan 4 baru masuk bab 3 penakulan matematik, penakulan logik. Dia tidak komplain. Dia diam saja dan Mungkin dia fokus. suka kan? Iya betul. Ya. Dia suka sebab dia suka argue. Hobi dia ialah arguing. Saya rasa di rumah dia kuat argue sama parents dia. Jadi memandangkan dia suka argue, bila ada subjek yang macam begini cara saya, mula-mula saya cakap ini, lepas tu saya cakap begini. Lepas tu cara saya mau decide dia betul atau tidak begini. Tapi cara saya mau kasih terbalik dia begini, dia jadi salah tapi rupanya macam benar. Dia suka. Jadi macam kita nampak sana lah. Murid actually, subjek tu ada nilai bila dia tahu dia boleh amalkan itu benda. Kalau kita tengok, saya buat apa lah saya belajar bikin jembatan, saya sama juga lah, saya pun dulu begitu juga. Buat apa saya mau belajar nih kuadratik lah. Kalau belajar fisik lagi lah. Lecturer balik ajar yang buang parabolik tuh. Buat apa lah saya mau tahu tuh bola balik-balik karena buang begini, buang sajalah batu bola. Tapi rupanya ada dia punya aplikasi lah. Oke, extrovert to student, betul. Dia memang extrovert. Tapi saya suka tuh budak lah, sebab she's asking the right question lah. So kita jangan kasih mati budak kita punya sifat. macam bikin sakit hati, tapi actually bagus sifat dia tuh. Dia persoalkan kenapa saya perlu buat ini. So cikgu dia pun terpaksa lah, macam mana saya mau buat ini subjek supaya dia boleh rasa relate dengan itu subjek. Iya, maksudnya kan cikgu dia mau sesuatu yang meaningful, baru dia rasa boleh menjiwai itu subjek kan? Iya, Betul. Iya. betul. So, Contohnya macam saya kongsi sedikit lah kan tentang saya punya murid-murid. Dia memang tidak minat matematik, tapi saya bagi tahu lah, bila kamu besar nanti, kamu mesti kira gaji kamu. Jadi kalau kamu tidak pandai matematik, macam mana kamu mau kira gaji kalau contohnya kena bayar RM35 satu jam. Jadi kalau kamu kerja 8 jam, nah di situ dia berhabis mengira. Sebab kalau tidak, saya bilang, kalau salah, cikgu ambillah kamu punya duit. Terus dia iya. pun tidak cikgu, gitu. So dia kasih relate dengan dia punya kehidupan seharian supaya dia lebih rasa itu matematik bermakna dan dia patut belajar. Betul. Ya. So itu tujuan kita buat PBL inilah. So saya actually ada perasaan tidak puas hati bukan dengan guru lain, dengan diri saya sendiri lah. Sepanjang buat PBL, saya sendiri pun tidak paham. Actually saya mau capai apa dengan PBL nih. So sekarang sudah balik-balik pakai baru paham. Oh actually saya mau budak saya tidak mau dorang PBL. Tapi sekali dia main-main tuh game kan, buka soalan, cari nilai X, cari nilai Y. Apa beza yang bertulis soalan tuh dengan yang bertulis di buku? So apa kata, saya buat cara tuh, saya memang kasih dia orang situasi itu betul-betul. So dia mencoba, tapi kita sudah banyak sumber sekarang kan, kita sudah banyak sumber sekarang untuk bantu kita bina lesson yang sangat-sangat sonok dan boleh masuk kepala budak lah. So
rasanya 4 menit lagi. Oke, so cikgu-cikgu ada soalan lagi? Ya, sambil-sambil cikgu mau tanya, boleh juga mau buka mic pun silakan. Kita beberapa menit lagi dan bolehlah isi kehadiran di ruangan chat sana. Sudah dikongsikan oleh Hazwanila. Ya, mungkin kita berikan 2 soalan yang terakhir sebelum kita tutup. Kalau ada cikgu-cikgu, silakan. Ada cikgu Nur Hafizah cakap, di mana dunia ini tidak pakai mat. Makan ada mat, mati pun pakai mat, kira kos beli kain kafan, pahala dosa pun pakai mat. Saya sudah coba cikgu. Betul, Saya sudah, setuju dengan ah, Cikgu Nur Hafizah. ya, Semuanya ada maths. Ya, saya sudah coba buat gitulah sama student. Terus dalam hati saya kan, mesti dong terdiam lepas nih. Anda pandai diam. So saya tahu lah, nasib saya dapat budak yang sangat pandai argue back. So saya rasa dia ini 10 tahun kemudian jadi lawyer. Saya doakan dia jadi lawyer. ya. Dan kalau dia jadi guru maths, saya rasa dia guru maths yang paling hebat tuh. Sebab dia boleh nanti argue dengan student yang macam dia. Ya, makan ada Ya, mat. Tapi itulah dia timbak balik saya. Iyalah cikgu, makan memang ada mat. Tapi kalau kuadratik tidak payah pakai bila beli makanan. Ini budak nih. mungkin dia belum nampak tuh. Kalau mendalami betul-betul ada tuh di sana tuh. Tapi tidak nampak tuh rumus kuadratik, Mbak bilang. Ya, so kita tidur pun mat betul. Jadi memang kita meraihkan lah kita punya murid-murid nih ya. Hmm. Boleh kongsi Ya. link. Link tuh nah ada di atas. Ya, ada sudah ada tes cikgu, cikgu kasih kasih turun dia, kasih scroll, ada tuh kehadiran, boleh isi lah. Saya rasa selesai sudah kan cikgu punya apa? Cikgu Liana Ya, punya perkongsian dan sangat menarik sebenarnya. Dan sebenarnya bagi saya memang betul apa yang cikgu Liana kongsikan paling bagus kita beri murid itu rasa dia punya yang dunia sebenar. Bagaimana matematik ini dalam dunia sebenar itu memang sangat penting lah. Ya, supaya bukan sejak dia dari dalam itu buku teks kan, ya, biar dia keluar ke dunia yang sebenar supaya membantu dia di masa waktu dia sudah tidak bersekolah lagi, boleh dalam kehidupan dia lah. Alright. So sambil-sambil kita, tuh ada lagi cikgu dia punya apa tuh? Bolehlah cikgu Liana baca-bacakan dulu dia punya ada di chat sana tuh. saya wakilkan topik graf dengan bentuk misal, tapi saya tak tampilkan. Oke, boleh try lepas nih. Betul. Graf nih paling abstrak lah kan. Kita suruh, oke, kamu mesti buat amplitude begini, sin begini. Masa saya SPM dulu, saya pun dah paham. Kenapa cikgu saya suruh buat nih? Dia bilang, sebab SPM 15 markah. Itu jelas, itu sebab dia. Coba kita kasih makna sedikit lah kan sama math nih kali. Oke, bentuk misai dengan graf. Ngam, ngam. Oke, so rasanya saya serahkan kepada Cikgu Mariani sudah nih. Oke, baiklah terima kasih Cikgu Liana, sangat hebat, mantap dan lengkap itu perkongsian hari ini. Jadi diharapkan guru-guru adalah tips-tips yang sangat bermakna untuk kita bawa balik ke kelas kita, bagaimana kita kongsi dengan pelajar kita, bagaimana PBL matematik kita jalankan. Mungkin lebih menarik lepas ini kita punya PDPC di dalam kelas. Oke, baiklah. Jadi kita sampai sini dulu untuk itu perkongsian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan lagi siri CDL yang menarik seperti ini setiap hari Kamis pada masa yang akan dimaklumkan. Jadi untuk makluman awal para peserta, minggu hadapan siri ke-113, saya bacakan di sini ya, kita akan bersama dengan Encik Kang Virus, yaitu seorang pensyarah akademik dari IPGM Kampus Keniau, di mana tajuk beliau ialah Leveraging Gen AI in Teaching and Learning. Jadi sangat menarik ya. Jadi kita sama-sama mendengar pembentangan perkongsian dari Encik Kang minggu depan pada 17 April hari Kamis 2.50 hingga 4.30 petang. Okay, so dan sertailah sesi pembentangan ini ya. Okay, so kita mungkin habis sudah. Jadi untuk sebelum kita bersurai, jadi kita ambil gambar yang paling cantik, senyuman yang paling menawan untuk kenang-kenangan dan bukti kehadiran.
Diminta semua on kamera dan senyum selama mungkin sampai siap. Ya, mohon Hazwani untuk ambil gambar. Terima kasih Hazwani. Okay, cikgu-cikgu boleh bersedia. Okay, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Freestyle, 1, 2, 3. Okay, semuanya sudah. Saya serahkan kembali kepada cikgu moderator. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Hazwani. Jadi saya bagilah satu pantun penutup sebelum saya berundur. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Bye.